بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kita dengar cerita Sayyidina Salman Farisi. Sejak daripada mula dia lari daripada rumah, sapalah pada dia masuk Islam, sapalah pada dia berjumpa dengan Nabi di Madinatul Munawwarah sallallahu alaihi wasallam. Dan sapalah dekat dia masuk Islam, dan lepas pada masuk Islam tu dia masih lagi terikat diri dia dengan tokel dia. Kerana zaman hari itu orang ni ada bahasa jadi hamba ardi, supaya dia ni terlepas daripada tarah jadi hamba untuk menjadi seorang bebas merdeka. Maka Nabi kita beri pengusyuran pada dia supaya dia ni mukatabah, ataupun kita panggil kitabah. Kitabah ni itu kita panggil tebuh diri melalui duit. Maka dia bundai dengan tokel dia. Setelah bundai, maka tokel dia minta bayar, minta pitihnya 40 ugah, 40 keneri emas, dan minta dia tanah sekeping tanah yang mengandungi 300 benih tamar. Nabi kita minta derma ramai-ramai, minta dermonya derma benih tamar. Mu ada 10 pohon, aku 10 pohon, aku ada 15, aku 20, akhir sekali hitung, boleh sungguh 300 pokok tamar. Dan Nabi kita sendiri pergi ke tanah tu, pergi ke dusun tu, kebuk lubang, apa namanya, tanah sendiri semua sekali. Dan Alhamdulillah, kata Salman, tamar tu hidup, tak mati sepohong rambut pun. Dan untuk nak dapat duit 40 sendiri tu, Nabi kita beri emas dia stokor besar pelayang, dan ditimbang-timbang kebetulannya boleh sungguh 40 sendiri. Dan selamatlah dia menjadi seorang Islam, dan dia akhirnya menjadi seorang terkenal dalam masyarakat Islam. Salman Farisi radhiyallahu anhu. Farisi ataupun orang Iran. Kemudian wa awaddu an akhtima hadha al-fasla bi khabarin tarif dzakarathu kutub as-sirah. Tuan kita ni kata, aku nak bersudah bab ini dengan satu berita yang menarik. Ia tersebut dalam kitab-kitab sirah, siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah ni kita sini panggil sejarah lah. Tapi bukan sejarah sirah ni, benda lebih pada sejarah lagi. Iaitu sejarah bercampur dengan dua-dua hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia panggil sirah. لأنه فوق ما فيه من الطرافة لا يتعارض مع الحقائق التي سجلها القرآن الكريم. Kenapa berita ni berita menarik ni aku nak sebut? Kata dia, لأنه فوق ما فيه من الطرافة. Kerana bahasanya selain, fauqa di sini bukan mana atas dan mana selain. Selain daripada dia tu aneh, tarafah mana aneh, dia juga tidak bercanggah dengan hakikat yang telah disebut dalam Quran Karim. Mana berita ni bisa pelik, tapi tidaklah bercanggah dengan Quran. Jangan pada pelik siapa kau belai dengan Quran, tidak. Sebab itulah aku nak sebut. ولأنه من جهة أخرى يصور ناحية من نواحي العقيدة العربية. Selain dari dia ni pelik dan tidak bercanggah dengan Quran, berita ni juga di satu segi, min jihatin ukhra, di satu segi, yusawwiru nahiyatan min nawahi al-aqidah. Dia pula boleh mencerminkan aspek tertentu dalam perkara akidah orang Arab. Orang Arab belum daripada Islam dulunya, dia hidup megang apa dia. Kita lah ni megang agama. Dari dia ni. Hak uduh-uduh, hak pakai tiga tu tolak di agama, maka kita pegang agama. Orang Melayu belum daripada Islam megang apa, itulah ada benda dia pegang. Kalau duduk dalam keadaan kosong gitu tak boleh jadi. Begitu juga Arab, belum daripada Islam ni mari dia hidup pegang apa, pegangnya hidup di lagu mana. Sebab tu kata dia, saya nak sebut berita ni, hasil daripada berita ni kita boleh teka, kita boleh gagal buat ramalan lah, gapo dia sebenarnya Arab, belum daripada Islam. Kata dia, kana laha fi hayatil arabi atharun azim. Ya, akidah ni, akidah orang Arab pegang belum daripada Islam ni mempunyai kesan yang besar dalam penghidupan Arab sehari-hari. Kerana hidup kita ni, hidup orang Melayu ada terbawa-bawa dengan cara Islam ni. Kerana Islam, orang Melayu memegang Islam. Orang Cina dengan sebab dia tidak memegang Islam, ada benda dia pegang. Maka hidup dia pun terbawa-bawa dengan hak pegangan hidup dia tu. Berapa benda Allah Alam lah. Begitu juga Arab.
Belum pada Islam dia ada benda dalam hati dia pegang. Benda inilah yang membentuk kehidupan Arab zaman itu. حين كان العرب غارقين في ظلمات الجاهلية الأولى ketika mana orang tenggelam dalam gelap jahiliyah. Ketika mana orang Arab duduk dengan jahiliyah, maka ketika itu belah mana keadaan Arab hidup. Macam mendengar cerita orang berapa ni? Orang yang dalam hutan ni, berapa kita panggil Sakar berapa semua panggil semua sekali ni. Dia tak boleh masuk Islam ni buat apa? Orang yang campur gaul dengan orang Melayu lah, bergapo serba mak nikah Melayu. Dia duduk buat tengok orang Melayu tu hidup lebih baik pada dia. Tapi tak usah juga masuk Islam buat apa. Jadi dia tanya-tanya orang yang bekerja dengan orang begitu ni, pegawai kerajaan dia bekerja begitu tu, dia kaji kata dia kerana dia pegang sekali dalam banyak-banyaknya. Itu kata dia bila kita masuk Islam tak boleh makan kerang. Bila tak makan kerang, kita jadi pecah belah tubuh. Ni pegang situ. Kita jadi pecah belah. Berapa pecah belah ni ya? Kusta ni. Penyakit berbaik. Bila masuk Islam tak boleh makan kerang. Bila tak makan kerang, maka kita kena penyakit pecah belah. Peri dia nak masuk Islam ni tinggal. Siapa dia ajar ke dia lagu tu tak tahu. Jadi ni orang panggil akidah dianya kalau tak makan kerang naik penyakit pecah belah. Ini orang panggil pegangnya hidup. Jadi terbawa-bawa lah orang tu dalam masa dia hidup ni terbawa-bawa dengan tahanan ni yang menyebabkan sikap laku dia berapa dia pun sikap laku benci ke Islam, takut ke Islam, dia memang takut kena penyakit kusta. Wa qabla an yasfa alaihim nurul islam fayakshifu anhum hadhihi dhulumat, dan akidah ni berlaku sebelum daripada yasfa ni maknanya memancar, suluh memancar, sebelum daripada disuluhi oleh nur Islam ke atas mereka, yang menyebabkan bila nur Islam, cahaya Islam disuluh, maka terbuka habislah segala benda gelap-gelap selama ini. Benda yang tak nampak, benda tu halal, haram kau, maksiat kau tak nampak selama ni, akan jadi nampak bila disuluhi hati perut manusia ni dengan cahaya Islam. Ceritanya apa dia? Ini buat cerita dia. Rawal Hafiz Abu Ya'la Al-Mawsili an Muhammad bin Ka'b Al-Qurazi qala, satu orang nama Abu Ya'la, seorang penulis dia terkenal, kata dia bawa cerita ni dia ambil daripada seorang nama Muhammad bin Ka'b Al-Qurazi. Qala, bainama Umar bin Al-Khattab zata yawmin jalis iz marra bihi rajulun. Ceritanya satu hari tengah-tengah sedang Sayyidina Umar bin Khattab duduk ramai-ramai kan bersama kawan teman dia. Tengah-tengah begitu satu orang lalu depan dia. Faqila ya Amirul Mukminin ata'rifu hadzal marra? Lalu kawan-kawan Sayyidina Umar tanya, ya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ni gelar bagi khalifah zaman itu. Sekolah ni kalau raja kat panggil sultan. Orang zaman itu, orang Islam zaman itu, bila satu orang yang jadi ketua dia, Perdana Menteri dia panggil Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, adakah tuan kenal siapa dia yang ada di depan kita ni? Qala wa man hadha? Umar jawab, siapa dia ni? Aku tak kenal. Qalu hadha Sawad bin Qaribin. Inilah orang nama dia Sawad bin Qarib. Sawad makna hitam, Qarib ni makna perahu. Hitam bin perahu. Gapo cerita tak tahu. Allazi atahu ra'iyuhu bi zuhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia Sawad ini gawa dia royak bahawa akhir zaman akan timbul Nabi. Sawad ni rupanya Tok Bomo. Tok Bomo lah kita bilang. Orang luar panggil Tok Pawan. Sawad bin Qarib ini Tok Bomo besar, dan sekali-sekala jin dia royak. Jin tu kita panggil gawa kan. Jin dia main royak gotu goni. Jadi kerap kali Sawad ni royak benda-benda pada orang yang orang tak tahu lain pada dia seorang. Pucuknya kerana gawa dia pergi ni royak. Kemudian satu hari gawa dia ni royak, bawa hei Sawad, aku nak royak kamu, ada Nabi akan timbul. Belum daripada Nabi Muhammad ni timbul lagi, gawa dia royak dah kepada Sawad bin Qarib ni. Itu cerita peliknya. Fa'arsala Umar ilaihi. Sina Umar bila orang royak dia begitu, dia pun kira orang suruh Sawad ni mari. Dia suruh Sawad, aku nak dengar sikit berapa ringgit kata. Faqala lahu anta Sawad bin Qarib. Bila orang gitu dia pun marilah. Bila mari, maka Sina Umar tanya, dia kata, "Mungkau orang nama Sawad bin Qarib?" Qala na'am. Kata dia, "Ya, sayalah orang ini nama Sawad."
Qala fa anta ala ma kunta alaihi min kahanatika. Dia kata baiklah. Lah ni mudut lagu tu lagi ke? Dia jadi tok bomo lagi ya kata dia. Bukan bomo dak ni kehanah ni tok ujung lah. Jadi tok pawai lah panggil tok pawai. Kita sini kalau panggil tok pawai ni kan. Kau gapo kandangan ni kok bahasa bomo perojin. Tok bomo juga kan. Tapi bomo ni bukan bomo bahasa main ubah aja dak main jin sekali. Tok dukung. Dia kata mu duk main lagu tu lagi kata dia. Duk main sekali lagi ke? Dia ni masih Islam dah. Paradiba. Ya malu si Umar. Baru dia kata bang si Umar, dia kata dia main jin lagi. Wa qala mastaqbalani bihadha ahadun mundu aslamtu ya amirul mu'minin. Kata dia, sejak saya masuk Islam tak ada lagi orang kecil ni aku lain pada musa saya. Malu dia. Aku masuk Islam tu tak ada lagi orang tanya aku sepok tanya aku lagi dia. Berat sini dia pakai jamu. Faqala Umar ya subhanallah. Sina Umar putih lah bahawa dia ni malu. Itu ya subhanallah. Dan dia ma kunna alaihi min asyirki a'zamu mimma kunta alaihi min kahanatika. Dia kata gini. Mu marah kat aku kerana aku kata lagu tu kamu. Tapi mu kena reti. Pok-pok aku lebih teruk lagi pada pokmu. Pok aku zaman hari tu belum pada aku masuk Islam ni teruk lagi pada mu. Mu ni bom pakai dengan jin ni. Aku semua aku teruk. Kata dia. Tak pelik gaponya. Dia sudah lah. Aku teruk lagi pada mu. Itu dia. Ma kunna alaihi minasyirki a'zam. Keadaan kami. Waktu kami musyrik yang hari itu lebih teruk. Mimma kunta alaihi daripada keadaanmu. Min kahanatika daripada bommu. Mu bomo ni pun memang salah. Kerana mulut bergatungnya jin. Aku bukan kat bergatungnya jin. Aku semua tak apa terus. Kata dia. Tak apalah kata dia. Fa'akhbirni ma amba'aka ra'iyuka. Lezuhur Rasulullah SAW. Jadi ginilah. Aku nak minta padamu. Tolong wayak kat aku. Berapa dia. Ho'atu mu wayak. Mengenai dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi tak lahir lagi di muka dunia ni. Jin munya. Wayak dah kamu. Aku dengar khabar. Jadi aku nak tahu. Jin wayak dah dia. Qala na'am ya amirul mu'minin. Tadi boleh? Orang boleh wayak. Gini benar. Bainama anna dhata lailatin bainan na'imi wal yaqadha. Kalau dia satu malam. Satu malam aku duduk tengah menyanggai. Tidur benar, jenera benar puduk. Jaga benar puduk. Arik-arik kata orang tak. Duduk tengah tidur arik-arik gitu. Iz atani ra'izi. Tengah-tengah begitulah. Jin aku mari. Fadarabani birajlih. Dia pun sepak aku ni kaki dia. Dia mari, aku nampak dia mari, dia sepak aku ni kaki dia. Wa qala qum ya Sawad ibn Qarib. Dia bangun wahai Sawad. Wasma' maqalati. Bangun wahai Sawad, dengar aku nak kata apa kamu. Waqil in kunta ta'qil. Dan lepas padamu dengar mu fikirlah kalau mu ni bahasa orang yang mikir. Apa dia benar riwayatnya? Innahu qad bu'itha rasulun min Lu'ay ibn Ghalib. Sesungguhnya telah pun dilahir, telah pun dibangkit seorang rasul daripada anak beranak Lu'ay bin Ghalib. Yad'u ila Allah wa ila ibadati. Dia ni ajak orang kepada Allah dan berabdi kepada Allah. Itu jin dia gawa dia wayak dia dalam masa dia arik-arik dia. Pada itu jin itu patung yang Arab. Ajibtu lil jinni wa tatlabiha wa shaddiha al-'isa bi aqtabiha tahwi ila Makkah tabghil huda ma sadiqul jinni kakadzabiha farhal ila as-saffati min hashimin laysa qudamaha ka'aznabiha. Jadi simpulan doanya, simpulan patung dia kata dia jin tu kata gawa dia riwayat dia. Dia kata aku pun naik pelik terhadap jin lain. Jadi jin tu ayat dia bahawa jin lain sedang berusaha naik uta ni sekali dengan kesiapan uta untuk pergi ke Mekah kerana mencari hidayah. Dan oleh itu aku nak minta mu wahai Sawad, digateklah ke Mekah, dijumpa anak beranak Hashim. Hak yang baik-baik, iaitu Nabi. Dan orang hak pergi dulu memang tak serupa dengan hak yang gila awak. Itu makna patung hak jin tu kata dia. Bila-bila dia duduk kena lebih kurang. Jadi dia royaknya dua kali. Dia royaknya jin di muka dunia ni pakat pergi belakang dah ke Mekah. Nak cari Nabi ni. Jadi munya aku nak minta diratik dah.
Dia jumpa siapa? Dia jumpa anak-anak Bani Hashim yang dulu. Itu Nabi Muhammad. Dia pergi ni kalau boleh pergi cepat-cepat. Kalau orang pergi awal memanglah tidak serupa dengan orang pergi akhir. Qultu da'ni anamu fa inni amsaytu na'ima. Jadi bila jin sepak dia suruh bangun, dia kata, dia aku nak tidur dia. Dia jauh aku nak tidur kerana aku tidur menatup doa dia. Dia jawab ke gaul dia. Tak apalah, dia pergi. Falamma kun ani cerita dia pada Sayyidina Umar. Falamma kuntu fi lailatul tsaniyah. Setelah malam yang kedua, atani fadarabani birajuli. Mari pula gaul. Dia sepak aku pula. Dia sepak kaki dia suruh aku bangun. Wa qala qum ya sawad wasma' maqalati waqil in kunta taqil innahu qad ba'atha rasulun min Lu'ay bin Ghalib yad'u ila Allah ila ibadati. Lagu tu juga. Bangun dia. Bangun. Dengar malik aku nak rakyat ni kerana ada seorang rasul baru timbul di Mekah dan dia ni ajak orang balik kepada Allah dan berabdi kepada Allah. Patut pula. Patutnya lebih kurang tu juga. Cuma belai sikit kata ajibtu lil jinni wa tahyariha wa shabbiha al-'isa bi akwariha tahwi ila makkah tabghi al-huda ma mu'minul jinni ka kuffariha farhal ila as-saffati min hashimin baina rawabiha wa ahjariha. Belai sikit dia perkataan apa ni seni kata tu belai sikit tapi apa namanya makna sangat serupa saja. Iaitu dia royak jin atas muka dunia semua pakat pergi belakang. Pergi dengan kenderaan dengan bekal makan minum apa bekal du nak pergi ke Mekah kerana cari hidayah. Dan ketikanya jin sendiri terbagi dua, ada jin kafir, ada jin mukmin. Aku nak minta padamu pergi banyak-banyak ke menuju pada Bani Hashim, cari Nabi Muhammad safwah dia apa ni tempat dia duduknya di celah-celah bukit buka, di celah kampung bukit buka sini. Qultu da'ni ana. Dia pun bila kawan cepat ni dia dah balik aku nak tidur tadi. Fa inni amsaytu na'isa kerana aku tidur tengah malam natukna tadi. Kau itu balik. Malam esok pergi pula. Falamma kanat al-laylatul thalithah. Bila malam yang ketiga, atani fadrabani birajulin. Mari pula sepak aku pula kaki dia nak suruh aku bangun. Wa qala qum ya sawad fasma' maqalati waqil in kunta taqil. Patut pula. Bangun aku nak royak ni, dia patut. Ajibtu lil jinni wa tahsasiha wa shabbiha al-'insa bi ahlasiha tahwi ila makkah tabghi al-huda ma khayrul jinni ka anjasiha farhal ila as-saffati min hashimin wasmi bi 'ainayka ila ra'siha. Begitu juga. Semuanya sini kata dia tu belai sikit. Dia kata aku naik pelik kata dia. Jin selatan alai pakat pergi belakang ke Mekah. Pergi dengan kenderaan yang bakar begitu begini. Tapi kata dia, dan dia kata jin yang baik-baik memang tak serupa dengan jin hak pasal najis tadi. Tadi dia kata kafir. Hak dulu dia kata pelawak. Jin hak pelawak memang tak serupa dengan jin hak kacik tu. Hak patut yang kedua dia kata jin hak mukmin tak serupa dengan jin kafir. Patut hak yang ketiga dia kata jin hak baik-baik memang tak serupa dengan jin hak pokok najis tadi. Ulu tu muhir sawat dia ke Mekah. Pergi ke Mekah cari pokok Bani Hashim dan jumpa dengan safwah dengan orang panggil orang terbaik ni pada Hashim Nabi Muhammad. Wasmu bi'ainayka ila ra'siha. Dia aku minta mu tengok ke arah yang tinggi kata dia. Mungkin matamu tu nak lemu selek arah tinggi sikit, jangan naklah ke bawah tengok bagai-bagai tak pakai tidur, tengoklah ke atas kata dia. Itu nasihat gaul dia pada sangat. Qala faqumtu. Lalu aku tu bicara tak jadi nak tidur. Dah 3 malam teruk-teruk mari ni aku berasa dah benda ni bukan benda main-main, benda sungguh. Faqultu qad imtahanallahu qalbi. Aku bangun songok buat ketika aku kata ke diri aku sendiri, sekarang Allah Taala nak teh hati aku. Malam yang pertama aku kira awak lolok, malam yang kedua aku kira awak lolok lagi, di malam yang ketiga dah berarti juga ayat ni bagian mari Tuhan tadi kata dia. Farahal tunaqati. Maka aku pun yakin dah benda ni benda betul. Dia kawan tu suruh aku di Mekah. Aku pun siaplah ambil utas ekor boboh dengan pelana dengan makan minum apa sekali. Semua ataitul Madinah. Pasal aku terus pergi ke Madinah. Yakni Makkah. Maksud Madinah sini makna Madinah makna bandar. Maksud bandar ni Mekah lah. Fa idzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabi. Tengok-tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sama-sama dengan sahabat dia, kawan teman dia. Pada nautu aku pun masuk rapat. Fa qultu isma' maqalati ya Rasulullah. Aku masuk rapat. Aku kecek dengan Nabi tu. Aku kata, "Hai Rasulullah, tolong dengar daripada mulut aku sepatah. Aku nak kecek sikit dengan ni." Qala ha, Nabi kata, waktu dia mari. Dia pun nak kata. Fa aisya'tu aqulu, maka aku pun mula patu. Dia hari tu orang patu.
Pak benar putih-putih orang patung dia mari sekejap tunda. Tidak payah buat derah dulu atas kertas patung beki mari dak. Dan kita belajar hari itu patung jangan melakuk, jangan kajian melakuk kita orang patung. Orang nak gimin orang tak pergi royak begini orang patung. Gapo orang pisamah masuk. Gapo? Tak ingat habis. Atas peti gapo lagi. Dia berpatung depan Nabi. Dia kata atani najiji ba'da had'in waraqdatin falam aku fima qad talawtu bikadibi. ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالبي فشمرت عن ذيل الإزار ووسقط لي الدؤلب البدناء عبر السباسل فأشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل وإن كان فيما جئت شيب الدوائب وكن لي شفيعا الله وكن لي شفيعا يوم لا ذو قرابة بمغن فتيلا عن سواد ابن قاربي. Ni patung dia wayak daripada awal lagi cerita jin mai wayak kat aku bawa Nabi setelah lahir dah. Dan ni berlaku 3 malam turut-turut dan dia suruh aku mari ke Mekah jumpa dengan anak Lu'ay bin Ghalib. Lu'ay bin Ghalib itu nenek Nabi lah. Dalam kitab-kitab Zanji itu ada kan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Tubaini bin Lu'ay bin Ghalib. Lu'ay ni dia ambil nama tok nenek Nabi hok yang tinggi dan hok yang terkenal. Lalu aku pun kata dia bila gitu juga aku pun susun dengan baju marilah jumpa denganmu ni bersama dengan uta aku yang kuru kekek mari gapo litah pada pasal jauh. Maka sekarang aku nak beritahulah semua ya Rasulullah bahawa aku mengucap la ilaha illallah tak ada Tuhan lain dan mu memang dan mu ni aku yakin bahawa mu ni selamat daripada sebarang benda aib, sebarang benda aib selamat. Kenapa nama ni? Bukan sebarang aib, raib. Mu ni selamat daripada sebab apa saja benda hok mu kata, hok mari langit memang aku percaya. Benda hok mu kata bahawa benda ni mari langit aku percaya. Dan ada aku tidak kata ragu-ragu terhadap wahai dari langit. Oleh itu wahai Rasulullah suruhlah kami gapo saja mu nak suruh walaupun benda hok mu suruh tu punya beratnya siapa kena naik uban kepala orang. Dia uban kepala kita ni kadang-kadang kerana kita tua. Dan kadang-kadang kerana orang panggil gapo orang panggil cabaran hidup kuat sangat. Kalau kita kena penuh, kita tak ada fikir, hidup mikir, masalah duit, masalah berapa fikir, punya fikir bertahu-tahu, siapa naik uban. Jadi kata dia, mu nak suruh berapa suruh. Walaupun benar berat, siapa kau kepala aku jadi uban tu, tak apa aku sanggup buat. Dan aku nak minta mu sepatah, ya Rasulullah, tolonglah akhirat kelak kena aku kata. Nah, ni buah penanakan dia ni yakin bahawa Nabi Muhammad Nabi. Dia kata, atas dunia ni aku boleh cecek dengan ni. Tapi ya, akhirat kelak mu kena aku juga aku ni. Dia mu jadi orang besar akhirat kelak. Wa qul li syafi'an yawma la zu qarabatin. Aku nak minta mu kenal aku ya Rasulullah. Ketika mana akhirat kelak tak ada waris. Aku tak ada waris di akhirat kelak. Jadi aku harap mu lah sanggup jadi waris aku, tolong aku lah. Bi mughnin fasilan an sawad ibn qaribi. Tolonglah aku walaupun memboleh beri benda sikit. Sebesar mana benda memboleh beri? Sebesar di celah butir taman. Butir taman tu dia sebelah kan. Bila kita ambil pertama dia belah itu. Di tengah-tengah belah tu ada orat tu. Orat ni dia panggil fatil. Orat tu kecil doa lah. Kita sepak tu sikit ya. Jadi bagi orang Arab bila dia sebut sikit dia kata fatil, sebesar fatil. Kalau kita Melayu ni Kelantan kan sebut sikit sakumai dia panggil. Kumai sendiri dia tak tengok sama mana. Tapi sebutkan Melayu gitu. Sikit orang sakumai. Jadi bagi Arabnya kata dia betul. Jadi aku nak minta mu tolong aku. Tak ada banyak pun besar komen pun aku nak juga lah tolong yang ni. Dia akhirat kelak kerana aku tak ada waris hari tu. Tolonglah kena aku kata. Ini cara Arab cakap. Fafariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu bima qala fi farhan syadidan. Bila dia wayak gini kepada Sina Umar, dia wayak. Nabi kata dia sallallahu alaihi wasallam bila dia dengar kata begitu dia suka gembira sungguh kenapa? Gembira sungguh hati Rasulullah. Bila dia dengar kupas itu, hatta ru'yal farahu fi wujuhim, hingga siapa bila Nabi itu gembira, muka orang lain pun turut berseri sama. Gembira. Kalau sahabat-sahabat Nabi itu tunggu waktu je. Apa hak Nabi gembira, dia turut gembira sama. Kalau sahabat Nabi yakin, surga, neraka, putih, hitam, nasib baik, nasib tak baik, kita manusia ni tu tak bulat-bulat di atas
apa ni keredaan, dia tidak redha Nabi. Nabi redha pada kita, lepas balalah kita. Nabi marah pada kita, marilah orang lain sokong secara mana, so kata tu buruk kita akhirat. Jadi bila orang tengok Nabi suka, maka dia pun suka. Hawa sahabat ilahi Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar dengar kita tu, bila sudah kan, Sayyidina Umar bika bangun, bika mau lopak. Mana bika bangun bunga, dia lah pada sawat, faltazamahu. Dia iltizam, dia datak kawan tu. Apa ni, kemas sungguh-sungguh. Waqala, qad kuntu astahi an asma'a hadal hadith minka. Kata dia, aku berasa nak dengar lama dah nak dengar cerita ni pada mulutmu sendiri. Fahal ya'ti kara'iyu kaliyau. Aku nak tanya lagi sepatah. Mari lagi kau jin tu hari ni. Hari ni hidup mari lagi kau jin tu. Kata Sayyidina Umar. Qala amma munzu qara'tul Qur'ana fala wa ni'mal 'ibadu kitabullah minal jinn. Dia jawab lagi mana kata dia. Kak aku baca Quran, tak mari ke jin tu. Dan baik baca Quran jauh daripada dengar buah jin ni. Jelas orang Arab ni lah, Arab asli lah, Arab yang tak bercampur dengan kebudayaan barat berapa sebab Arab lah ni. Kalau kita berjumpa dengan Arab kampung, Arab asli sungguh ni, hati dia jenuh betul-betul supaya kita kecek dengan kampung. Orang kampung hok jenis Tuk Lebah kampung ni, Allah jangan main lah. Kita kalau jumpa dengan Tuk Lebah kampung hok yang tak masuk campur dengan benda-benda baru ni. Bila kita kecek dengan dia sepatu dia wayak sepatu gila hati kita. Dia wayak walaupun dia mengaji sikit, tapi gila molek bagi dia. Dan dia pegang lagu tu, baru panggil tak proses wayak gapo pun dia tidak akan terima. Nanti dia kalau sebab itulah bila kita kecek kampung ngajar kampung minta maaf, jangan dia wayak barang-barang hak tak patah. Dan dia pegang ada orang agak mari orang lain nak tolong beki pun susah. Dia ada wayak dia bagian molek, bagian bersih, bagian mudah, bagian tu. Habislah cerita mengenai dengan tu. Kemudian sekarang tu yang kita dibawa qabla al-ba'tsah. Sebelum daripada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan gambar kepada kita bergambaran mengenai keadaan dunia khususnya Arab belum daripada Nabi kita lahir ini. كانت حالة الناس قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد وصلت من الفساد إلى النهاية. Kata dia keadaan manusia, bukan keadaan orang Arab tidak. Keadaan manusia seluruh belum daripada Nabi dibangkit sampai pada peringkat habis hidup. Puluh jana ni setara mana nak pergi, maka orang pergi pah pucuk. Lebih pada tak ada. Kira-kira merokok, orang merokok. Gapo hak benda tak molek dalam muka dunia ni, manusia buat berlaku habis je dengan aruknya, dengan berjudinya. Gapo lagi lebih pada aruk mabuk, gapo lagi lebih pada bunuh orang, gapo lagi lebih pada merokok, gapo lagi lebih pada menipu. Tak ada sebanyak mana benda tak molek manusia buat berlaku habis itu sahabat. Wa balaghatil bashariyah ila ad-darkil asfal min al-hitar. Dan kemanusiaan telah turun kepada peringkat bawah sampai ke peringkat tak lagi dia kata dia. Mana kalau manusia ni jadi menatan tak? Lebih pada menatan tak ada lah. Betul-betul jadi penatan tu. Tak kira penatan lah mana kena ayam baru tu berbuk apanya, berbuk tolak sampai ke peringkat setengah tu. Ayam lain gonggang lagi dah. Dia ambil lagi mulut kawan tu. Tidak kata pakat-pakat nak cari rezeki. Kawan tu boleh liar dah barang. Dia kepoh lagi ambil mulut kawan tu. Dapat lagi lebih menatan pada menatan pada kawan. Begitu juga orang. Molek-molek rezeki boleh kat orang tu dah. Dia opok lagi ambil. Cari dan lagi. Kan tak sih. Nak ambil kat orang baik. Wa ghasyatil alama kullahu dhulumatun kathifatun minal kufri wal jahli wal fujur. Dan gelap gelaplah dunia ni. Gelap pekatlah dunia ni kerana kafir, kerana jahil, kerana jahat. Di mana ada manusia, di situ ada kufur, ada jahil, ada jahat. Jadi habislah, tak ada lebih baik. Nak buat tak boleh di mana. Wa ghayyaran nas wa badalu fid din. Dan sebanyak mana agama yang ada sikit sebanyak ni, habisnya kutip beki dah agaknya kutip. Habisnya kutip. Beki habis di sini. Agama hak Nabi Musa ajar sikit-sikit. Hak Nabi Musa bawa bagi sikit-sikit.
Ni kutip bekti, ni kutip pino, ni kutip jadi penuh janda. Ada listrik agama kerana manusia kutip ubah dan kutip tukar lagi. Wa harrafu katsiran mimma anzalallahu ala rasulih min kutub. Dan orang tu bekti menyelewengkan sebahagian besar daripada kitab yang Allah Ta'ala buat turun kata Nabi-Nabi zaman itu. Taurat ada, tapi ni kutip bekti habis. Injil ada. Kalau orang tanya mana banyak jasa muk dengan lembu, banyak jasa lembu pada muk. Tak boleh. Manusia ni bila siapa kau pikat tu, dia buat Tuhan pada lembu. Kenapa? Lembu kata dia, susu dia kita boleh minum. Siapa bila masa susu muk minum macam saya. Kira tu. Dia boleh. Nak kata apa dia? Dia apa lagi? Tahi lembu. Tahi lembu tu, kalau orang aku tak masak percaya. Tapi kalau pergi ke India, dia tengok sendiri lah. Tahi lembu kita boleh buat air api. Sebab tu di sana, satu perusahaan orang sana ialah itu tahi lembu padan, buat balik ke rumah, petik toko, jemur jual kedai buat air api. Musim sejuk ataupun tidak musim sejuk lah, dia mau jual teh kedai. Dia pergi dengan api tu yang apa dia? Dia ambil tahi lembu lah. Tahi lembu tu dia belah. Tahi lembu dia jual, dia beli kedai, toko betul. Biasanya dia tahi lembu dia balik ke rumah, dia capur dengan dia ambil. Dia cecah dia ambil. Capur dengan tahi lembu, apa boleh dia? Boleh katanya tu lah. Boleh toko besar. Sana amun nak royak nak buat misalan benda pun takut dia berkemas. Jadi toko dia jual kedai, dia nyuri kedai. Jadi dia mau nak pergi api di pagi untuk nak rebus teh, nak rebus kopi ke apa nak dia pergi api saya betul lah. Bila kita makan tu bau saya ilmu pengah. Budak-budak Melayu hak bau mikir ilmu dah. Sebulan dia tak kenal ni, tak boleh ni. Bau tu ilmu. Dan lama-lama kali pada mau bandar kali kelorok learning. Kelorok gapo bosok bandar dah si kelas itu dah lama-lama. Yang tu dia. Jadi orang Buddha orang Hindu semua lembu. Wal majus kanu ya'budun nar. Orang Majusi semua api. Wa kanat Majusi ini pak kita sebenarnya tak ada tahu lah. Tapi ada atas muka dunia ni orang yang semua api. Orang yang semua api mereka panggil Majusi. Dan dulunya orang Iran. Orang Iran Majus zaman dia belum pada Islam itu semua api dah. Dan kita baca Salman Farisi tu kan. Rumah dia ada wayak ayah dia ni ketua kampung. Rumah dia tu api tak ajar padan. Dia zaman tu nenek dia tak ajar padan. Itu dia. Wa kanat umamun ta'budul malaikata wal jinnah. Dan ada pula orang lain semua malaikat. Dan ada pula orang semua jin. Orang Melayu ada. Orang Melayu semua jin. Dipanggil puaka. Dia panggil apa lagi tu? Jemalah, puaka, kurung ni nama yang disebut oleh orang Melayu kepada jin. Kalau orang Arab disebut Lat, Uzza, Manat. Orang Melayu panggil puaka, jemalah, kurung. Ini semua ni nama-nama yang digunakan oleh orang Melayu untuk jin masing-masing, untuk api masing-masing. Wa umamin ta'budu suwara wat tamathil. Ada pula orang lain jin dia tak sembah tapi dia sembah patung. Dia buat gambar-gambar dia sembah. Wat tamathil patung lah. Kalau tuan-tuan pergi ke negeri sebelah barat, orang yang pergi ke London, kecuali dia singgah di Roma. Roma ni bapak semua beranda. Pakhlala ni pun berata-rata negeri dia tu, dia cabang 4 cabang 3 adalah patung. So, patung-patung orang jamiah itu. Wa umamun ta'budu arwahal mauta wa atharahum. Dan ada pula orang yang puja roh orang mati. Ni orang Melayu ada juga. Orang panggil apa? Puja roh orang mati lah. Lepas pasal kamak tu wali tu, kamak tu wali ni, kamak orang tu, kamak orang ni. Ini puja kamak ni. Wa kanat umamun ta'budu mazahir at-tabi'ati wa tuqaddisuha. Dan ada pula orang lain yang menyembah mazahir tabi'ah. Apa ni mazhar tabi'ah ni maknanya kesan tari. Apa kita panggil fenomena tari, cahaya tari, dia semua ribut, dia semua cahaya tari, dia semua berapa hok nampak pelik-pelik yang atas muka dunia ni. Ada pula orang semua. Minhum may ya'budu asy-syamsa wal qamar. Ada orang semua tari. Dia kata kira tari besar. Bila dia tari naik, hok mana tidur bang habis boya orang lembu koba ayam itik semua gerak lah sebab tari naik. Tunjuk kata tari Tuhan ke dia.
Bila tali tak ada, masuk lubang, orang senyap berlaku. Orang senyap berlaku kenapa? Tali tak ada. Tuhan tak ada. Bila tali tak ada, kita pun tak sanggup buat kerja, tak sanggup buat kerja. Jadi, jamil hari tu, kira tali Tuhan. Sebab itulah Allah pakai semua dia. Jepun. Ya. Jepun. Apa ni? Apa dia panggil? Bila tali naik tu disebut apa ni? Banzai. Kan apa? Heo baru ke apa? Tak ada pria ada kat dia Jepun. Banzai ke apa dia. Jadi Jepun memanglah semua matahari. Wa minhum man ya'budul kawakib wan nujum. Ada pula orang semua bintang. Dan kita orang Melayu pun ada buah ni. Hak kita panggil nujum. Nujum ni bintang. Nujum tu, nak pergi masuk nujum kan? Nak menujum sikit kan? Nak menujum, nak tengok bintang. Kalau ada bintang-bintang tertentu, bila dia naik daripada kaki langit, duduk sekian-sekian, sebab kita kata bintang belatik. Bintang apa lagi tu? Ketika. Bintang belatik, bintang tika ni memanglah orang buat padi, dia cara sana. Kalau ketika duduk sini, hujan. Kalau duduk sini, boleh nabur. Kalau sini, tak ada hujan, tak ada boh. Tapi, itu kesan daripada ikut pandangnya orang Melayu je buat padi, kesan daripada gerakkan bintang. Jadi boleh kerana bintang ni boleh kemarah pun dia, hujan pun dia, maka orang semua dia jangan yang itu. Ada satu bintang Arab ni punya tajam mata dia, fikiran dia, nama bintang Syi'ra. Syi'ra ni putaran dia 300 tahun sekali. Tiap-tiap pusingnya 300 tahun baru nampak bintang tu. Kata dia tu. Jadi benda secara tu pun Arab tahu. Dalam Quran sebut wa annahu huwa rabbus syi'ra. Ada orang semua bintang Syi'ra. Kalau bintang ni bila naik dah, dia adalah kesan dia. Mengikut pandangan dia. Sekemarah, kau ribut, kau berapa semua sekali. Dia kata nama ni Syi'ra. Jadi dia kata aku ya Tuhan bagi Syi'ra tu. Apa dia puja dia? Puja aku dan berlaku Tuhan dia. Wa minhum man ya'budul asjar. Setengah daripada orang sembah pohon kayu. Orang Melayu pun ada jagaan. Pohon tualan. Tunggu kayu besar tunggu sadar. Amun dalam pacok apa tu? Panggil lah, sakok lah, berapa tu gitu. Nyanyi saki-baki hak jangan itu. Wa minhum man ya'budul anhar. Setengah tu semua sungai, anak sungai. Orang Melayu tak ada. Kau ada juga mana penyanyi sungai. Kau babala tahu laut. Ada dia ni. Ada ni. Kau babala ni waktu Amor nak pergi ke India tu tahun 52 baru ni. 52 dalam tahun 84. Kenapa? 87. Tahun 52 tu baru dia mau semuh ke babala di semua api. Tok guru hak besar dalam negeri Kelantan pun pergi gatek. Pergi gatek pas semua api, hari yang lagi mulai ke babala semuh laut. Tahu laut sebelah, bulan sebelah. Itu dia. Wa minhum man ya'budul hijarah. Ada pula orang hak semua batu. Ni Arab kuat semua batu. Tak ku. Alhamdulillah Melayu tak ada. Pusu ada. Semua pusu ada, semua batu tak ada. Cina semua batu pas lalu ni. Batu, gapo kayu, gapo. Tapi orang Melayu, alhamdulillah, tak semua batu, dia semua pusu pula. Pusu jatan dia panggil. Cina ada. Belah mana, siapa dia wayak di jatan Cina, tak tahu. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah, wa qalatil nasara al-Masih ibn Allah. Itu Tuhan wayak dalam Quran. Cerita orang Jamiah itu. Ada orang Yahudi kata, Nabi Uzair, anak Allah. Orang Nasara kata, Al-Masih, Nabi Isa, anak Allah. Jadi ada di antara orang Jamiah itu menganggap bahawa manusia ni anak Tuhan. Oleh kerana Tuhan itu bahasa semua, anak dia pun kita kena hormat sama, semua sama. Bahkan lelah ni pun orang Kristian masih lagi menganggap bahawa Al-Masih ataupun Nabi Isa ni memang satu daripada Tuhan. Wa tafarraqa ahlu kulli dinin mazahib wa syi'ah. Baik. Tiap-tiap agama tu pula berpecah belah sama dia tu. Apa ni? Berbagi-bagi. Ada bermacam-macam mazhab dan ada bermacam-macam syiah. Syiah makna kuat. Wastadda bainahumul khilaf wal jadal. Dan satu sama lain balah begitu sekali hebat. Bagaimana orang baca cerita sejarah Kristian. Kita boleh tengoklah bagaimana teruknya perbalahan berlaku di antara orang Kristian sesama Kristian dia. Timbul ni Kristian, ada Kristian dia panggil apa nama ni Protestan. Protestan ni protes. Ambil pada perkataan protes. Protes maknanya melawan. Yang hari itunya timbul satu kumpulan dalam Kristian sendiri dia melawan hak mazhab hak dulu pada dia. Mazhab Anglican, mazhab macam-macam lah dia lawan. حتى غدا الدين الواحد خليطا من المذاهب المتناقضة
Hingganya balas sama-sama agama ni hingga sampai agama Yesus ni bercampur gaul dengan bermacam-macam mazhab. Ia satu sama lainnya bercanggah. Wasadatil khurafat wa al-waham. Ketika tu bermacam-macam khurafat dan bermacam-macam takhayyul berlaku. Khurafat ni makna bagi panggil kelapa. Baru fikir-fikir karut-marut ni. Sebab kalau orang Melayu juga, kalau orang mati juga, dia nyuruk bawah apa dia? Bawah pengusung mayat. Ambo pergi kuana baru ni jumpa. Dia kuana apa situ jatuh. Di balik sana pada cabang tak benyar tu ala kata sikit lagi tu. Ala Punjabi kau berapa itu. Itu harus sudah semayang-mayang dan bawa turun. Apa seru-serah yang kau tak menyuruk bawah tu. Kata, jumpa lah kat tu. Dia menyuruk, dia seru-serah menyuruk bawah pengusungnya mayat. Ada lagi tu, dia karut dia aku tu. Jadi bila tanya-tanya dia kata Malawi ingat. Malawi bini anak ni ingat Malawi ingat pagu mula. Maka caranya nus apa ni naik cucu apa ni dia mari dukung anak-anak mai cucu apa tu. Patut bahasa buat ni bunga apa ni. Daunnya hidup yang buat burung tu. Sampai lepas siap. Dan daunnya hidup di pak lala ni masih ada lagi pada tok nenek kita Hindu. Hindu dia bila menikah kan. Bila dia menikah, dia mesti buat di pintu pagar dia tu. Pelepah dengan daunnya. Dia tanya pisang. Dia tanya pisang sepohong di pintu pagar. Dia gali pisang hidup, dia tanya situ. Dia digali pohon pinang. Lepas tu dia buat pelepah di kuih-kuih Hindu kan. Apa ni dia nampak daunnya dia buat pelepah-pelepah. Hak tu lah orang Melayu kita zaman dulu ni ada lagi pelepah tu ambil situ lagi. Tak habis-habis. Islam tak elok pokok hak tu. Meninggal di pahlawan. Allah. Kapur baru. Waktu mani mayat simbu air kapur baru. Tu memang syarat. Suruh. Kan air kapur baru ni dia kira macam sabun lah. Sabun untuk mengapa ni menghilangkan bau mayat. Bau ni dia kata semua sekali. Kapur baru dia buat daripada gapo? Tak tahu nama tu. Itu Allah alam lah. Tapi dalam kitab dalam fiqh memang tulis sunat air darah dan kapur. Dia sebut kapur je. Kapur baru tak baru tu tak tahu lah. Dia sebutnya kapur. Tapi bagi kita orang Melayu ni kan sebut kapur gak. Untuk mayat ni kapur baru. Apa cerita apa pun tak tahu juga. Tapi kalau tentu kapur baru dia membuat daripada barang najis dan lain-lain. Dia tutup kapur tu lah. Kapur makan. Kerana kapur makan tu lah buat. Nasi cil juga dia buat daripada kulit kering. Jadi kalau dia mau buat kapur baru daripada barang yang tak cuci, bol lah. Lepas ni bol lah kapur baru. Kalau semati. Tapi jangan pula. Jangan buat tertu. Marah dia mau jual kapur baru pula. Tak laku barang dia tak ada pasal-pasal. Dia tu. Kalau tertu benar benda tu dia buat daripada barang yang najis, bol. Itu balik semula pada kapur makan. Kapur makan itu pun dia ada khasiat juga untuk mengemaskan kulit mayat kan. Begitu juga daun darah. Daun darah memang disebut dalam kitab. Daun darah ni air dia tu apa jenis ramuan dia atau air dia ada mengandungi unsur sabun ada. Wa sya'atil ibahiyyah wal fawda. Kata dia dan sya'at maknanya merebok. Dan mereboklah pahaman ibahiyah dan fawda. Ibahiyah asal makna abahan makna haru. Pakhlala ni pun masih lagi orang Eropah apa ni mengguna pahaman ibahiyah. Ibahiyah makna haru. Ni pok-pok hok orang panggil suar sapok, suar dalam mari ni tengok orang Eropah ni kan. Mari mesti nak dapat pakar kosong-kosong ni. Ini orang panggil apa dia ni? Hepis ni, pokok hepis ni awak panggil khumfusa, pokok kabur ni. Pokok ni dia kira halus gapo. Halus gapo je. Harita dia, bini dia, anak orang ni kira boleh gapo. Muka kita manusia so, kita boleh hidup bebas, so burung beriak. Dia tengok burung terbang, mari makan burung orang tu makan ni. Dia nak gapo, dia burung gapo. Boleh tu manusia ni jadi burung gapo. Pada betul apa ni ibahiyah dan fawda. Fawda memang tak ada peraturan. Tak ada undang-undang, tak ada bergapo. Apa dia jadi bagi dia nya gitu. Tu ibahiyah fawda.
Wartukibatil fawahish bismiddin. Dan banyak benda-benda maksiat manusia laku dengan nama agama. Banyak pembunuhan yang berlaku dengan nama agama. Sebab kita baca sahabat kemarin itu berapa. Dalam India ada satu adat besar India dia panggil Satya. Di sini dia tulis mana? Sati, S-A-T-E-E, Sati. Dia sebut tadi pun Satya. Satya ni adat iaitu bila tuk melati mati, bini kena pergi masuk dalam api gatek sekalinya tuk melati kena bakar. Hindu bila mati dia bakar. Dalam masa bakar tuk melati ni, bini kena pergi gatek tuk melati. Barulah sehidup semati. Itu dia. Melayu dia sebut sehidup semati. Buat lolok je. Tak nak kacik betina je. Hindu dia buat kerja semati. Hindu dia buat semati. Bila tuk melati mati, dia kena bakar. Dia pergi gatek tuk tafara. Itu adat Satya. Benda ni diamal beratus-ratus, boleh beribu tahun di kalangan orang India. Fakhlalau ada lagi, walaupun satu undang-undang sudah dibuat dalam masa orang putih hari itu lagi. Sudah dibuat. Tetapi masih lagi orang jilak buat. Kenapa nak tunjuk setia dia, nak tunjuk sayang dia pada lelaki dia. Ya. Kemarin lah keluar surat khabar bahawa Parlimen India mengeluarkan undang-undang benda orang siapa kerja seumur hidup kalau masih lagi menggunakan Satya. Islamnya tunggu 2000 tahun lagi itu lagi haram manusia ni bunuh diri. Tengok nak royak tamadun Islam itu sekali ke depan berbanding dengan tamadun hak manusia sendiri buat. Ambo duduk di India, rajin tengok batu ni. Tengok bakar berapa ni. Yang ni bakar dulu mayat ni tak boleh masuk dengan aku, dia bakar dulu lagi. Begitu juga masalah ni. Zina zaman hari itu penuh apa nama dia panggil padri ni. Dia dulu belum daripada perempuan ni pergi ke rumah tok lelaki dia, dia tidur dengan dia dulu. Dengan nama tok guru, balik berkat tok guru. Ni banyak benda-benda maksiat dibuat oleh manusia atas dasar bagian ni agama. Jadi dia menyelewengkan agama dengan tujuan sendiri. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Tuhan kata begitu sekali merebak kerosakan, kemusnahan di muka bumi ini, di darat baik, di laut baik, kerana manusia sendiri buat. يذيقهم بعض الذي عملوا, kemusnahan yang berlaku di muka dunia ini supaya manusia boleh kecap sendiri sebahagian daripada kesan amalan yang mereka laku, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan manusia insaf dan balik pada Allah Subhanahu wa taala. وكان العرب أسوأ الناس حالا.